Selamat sejahtera semua dan Assalamualaikum. Bicara buku, pilihan saya ialah novel Silir Daksina karya Nizar Parman. Ya, novel ini mengandungi lebih kurang 283 muka surat yang berkisahkan kepada watak utama iaitu seorang remaja yang bernama Haikal. Ya, di mana Haikal merupakan remaja yang begitu tabah dalam melalui kehidupan, tetapi dapat menyingkap sejarah silamnya apabila mendapat satu bingkisan, satu kiriman manuskrip lama milik Abdullah bin Kayan. Di situlah bermulanya titik tolak cerita ini. Ya, Haikal mula meneliti dan membaca manuskrip tersebut dan dia sedar bahawa selama ini Abdullah bin Kayan ialah ayah kandung yang tidak pernah dia tahu, tidak pernah dia kenali semenjak ia lahir. Dan dia tahu bahawa Umi dan Abi yang membesarkannya merupakan keluarga tiri ayahnya. Ya, Haikal berazam untuk menyelusuri, mencari jejak-jejak peninggalan arwah ayahnya. Dan Haikal nekat untuk mencari kembali sejarah silam ayah kandungnya. Cerita ini begitu menarik untuk dikaji. Terdapat pengajaran diselitkan, apatah lagi kesungguhan seorang remaja yang bernama Haikal, walaupun mempunyai rakan Thailand beratna yang gagal SPM, tetapi Haikal yang mengalami keruntuhan keluarga akibat perceraian ibu ayahnya. Dan kadang-kala Haikal merasa begitu tertekan, tetapi dia mampu menjadi rakan yang baik kepada Ratna. Malah dia mendorong Ratna untuk terus berjuang, terus lagi belajar bahawa SPM yang gagal bukan noktah bagi kehidupan, kerana Ratna mempunyai darah ahli perniagaan ibunya. Ya, okey. Saya berbalik kepada Silir Daksina. Ya, Haikal begitu tekad apabila Umi tidak membenarkan Haikal mencari kembali tempat kelahiran ayahnya di Parit Sulong, Batu Pahat, Johor. Ya, dengan begitu tekad walaupun dilarang oleh Umi, tetapi dalam dia mendapat kebenaran Abi. Ya, mendapat kebenaran Abi atau bapanya. Ya, Haikal dengan begitu berani, seorang remaja yang begitu tabah berani, dengan begitu yakin, dengan begitu nekat, menaiki bas seorang diri pada waktu malam ke Batu Pahat, berhenti di hentian bas Batu Pahat, kemudian menaik taksi ke Parit Sulong, dan dia mula mencari dan mengenali satu persatu rakan-rakan, teman-teman, orang yang mengenali siapakah Abdullah bin Kayan. Dan dari situlah Haikal mengenali hati budi, mengenali bapanya, mengenali darah seninya yang mengalir. Kerana sedikit tinta di sana, punca perceraian ibu dan ayahnya kerana minat Abdullah bin Kayan, seorang guru yang begitu mendalam terhadap seni tarian Zapin. Seni tarian Zapin. Okey. Dan akhirnya apabila Haikal merapati, malahan orang-orang kampung begitu akrab dengan Haikal, mula membimbing Haikal untuk menarikan tarian Zapin, dilatih dengan seorang remaja bernama Ailing, di mana akhirnya dalam diam sebenarnya seolah-olah ada satu titik perasaan di sana, di mana Ailing rupanya dibesarkan oleh seorang ayah, Tauki Lim, yang juga merupakan orang yang begitu akrab dalam kehidupan Abdullah bin Kayan, orang yang bertanggungjawab, menyimpan amanah Abdullah bin Kayan. Semua hasil sawit, semua hasil getah, malah gajinya
ya, disimpankan oleh Tauke Lim yang diamanahkan oleh Abdullah bin Kayyan untuk anaknya. Dan Abdullah bin Kayyan percaya bahawa satu hari anak ini akan mencarinya, malah akan mengenalinya tanpa mengetahui rupa dia yang sebenar. Ya, begitu istimewa ya buku ini ya, sehingga dijadikan teks kajian pelajar-pelajar tingkatan 5. Okey, pengajaran di sini ialah ya, walaupun kita menghadapi pelbagai masalah dalam kehidupan, janganlah sesekali ia menjadi alasan ya. Malah ia sewajarnya dijadikan sebagai batu pengukuh, dijadikan sebagai sumber ilham, dijadikan sebagai semangat, dijadikan sebagai batu loncatan untuk kita mencapai kejayaan cemerlang. Ya, duit bukan ukuran. Ya, duit bukan ukuran, tetapi di sini duitlah penyambung segalanya. Malahan kasih sayang yang dipaparkan Abdullah bin Kayyan melalui wang simpanan tersebut rupanya menjadi satu titik noktah di mana Umi akhirnya menerima keputusan Haikal ya, setelah menjejaki tanah tumpah kelahiran arwah ayahnya dan berjaya memperkenalkan Tarian Zapin, malah mampu menari. Ya, malah mampu menari dalam di atas pentas di Dewan Orang Ramai ya. Dan Haikal akhirnya menyambung pelajaran di universiti. Ya, dan malahan di sini ketabahan seorang remaja amat begitu dirasai. Jadi saya menggalakkan semua guru-guru ya untuk sama-sama membaca novel ini. Amat berbaloi. Sekian, terima kasih.